Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat saya hormati. Tahukah anda semua, Sabah adalah pusat kepada kemasukan pendatang asing tanpa izin dan merupakan wilayah yang paling ramai pendatang asing tanpa izin sehingga saat ini. Lebih 1 juta orang pendatang asing tanpa izin masih tidak diambil tindakan undang-undang oleh Syafiee Apdal dan Kerajaan Warisan PKR, DAP dan APCO di Sabah. Kuasa imigresen di Sabah adalah tertakluk di bawah kuasa Kerajaan Negeri Sabah. Di bawah Undang-Undang dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia, wilayah Sabah itu mempunyai kuasa yang sangat besar untuk mengawal imigresen wilayahnya sendiri. Tetapi malang dan amat malang, Syafiee Apdal yang cukup sinonim merekrut dan menternak pendatang asing tanpa izin, tanpa ada asas yang jelas. Beliau dilabel sebagai bapa pendatang asing tanpa izin di Sabah selama 2 tahun menjadi Ketua Menteri Sabah. Syafiee Apdal dilabel oleh majoriti warga negara Malaysia di Sabah sebagai kerajaan pendatang asing tanpa izin untuk sejarah politik baru di Sabah. Kenapa? Kerana lambakan pendatang asing tanpa izin setiap hari boleh keluar masuk daripada lorong-lorong tikus wilayah Sabah tanpa ada satu dasar dan polisi yang cukup jelas untuk menghalang kemasukan pendatang asing tanpa izin daripada negara Filipina, daripada negara Indonesia, daripada negara Pakistan, daripada negara India, daripada negara-negara lain. Kepada Datuk Seri Panglima Syafiee Apdal, sebelum ini anda dan Datuk Aziz Jaman, bekas Timbalan Menteri Dalam Negeri, mencadangkan polisi PSS untuk memberi dokumen kepada pendatang-pendatang asing tanpa izin ini di seluruh Sabah. Dan ini membangkitkan kemarahan rakyat Sabah sehingga Parti Warisan Sabah kalah dalam satu pilihan raya kecil di kawasan pantai barat Sabah. Kritikan dan hantaman daripada rakyat Sabah tidak pernah dihiraukan oleh Syafiee Apdal. Saya mau tanya dengan Syafiee Apdal dan Kerajaan Warisan di Sabah. Lambakan pendatang asing tanpa izin lebih 1 juta orang ini adalah satu krisis keselamatan kepada rakyat warga negara Malaysia di Sabah. Dan ini menjadi krisis terbesar kepada kemajuan dan pembangunan di Sabah. Kerana kau sendiri tidak tahu membezakan mana satu rakyat Sabah dan mana satu pendatang asing tanpa izin. Kenapa Datuk Seri Panglima Syafiee Apdal dan Kerajaan Warisan di Sabah bersama DAP, PKR dan APCO membiarkan lambakan pendatang asing tanpa izin dan kemasukan pendatang asing tanpa izin setiap hari di Sabah? Apakah pendatang asing tanpa izin ini direkrut sebagai pengundi-pengundi hantu untuk PRU 15 akan datang? Syafiee Apdal, Kerajaan Warisan, PKR, DAP dan APCO perlu jawab soalan ini. Kalau Syafiee Apdal suka betul menternak dan merekrut pendatang asing tanpa izin daripada negara Filipina, bagus kau jadi Ketua Menteri ataupun Perdana Menteri ataupun Presiden di Filipina saja. Kalau kau suka merekrut pendatang asing tanpa izin daripada Indonesia, bagus kau jadi Presiden Indonesia lah. Syafiee Apdal bersama Warisan pindah pergi Indonesia, bertanding pilihan raya di Filipina juga. Silakan. Kemasukan pendatang asing tanpa izin ini menjejaskan keselamatan rakyat, keselamatan Sabah, menjejaskan pembangunan ekonomi rakyat Sabah, membantutkan
progres pembangunan di Sabah sehingga saat ini, Syafiee Apdal. Saya tahu tu Dr. Mahathir itu adalah bapa projek IC Sabah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Hasil daripada dapatan siasatan Suruhanjaya Diraja tentang lambakan pendatang asing tanpa izin, tu Dr. Mahathir adalah the real mastermind yang membawa kepada lambakan pendatang asing tanpa izin sehingga saat ini, dan kau adalah anak murid tu Dr. Mahathir. Kau jangan korbankan kepentingan negara, kepentingan Sabah di dalam negara Malaysia hanya semata-mata untuk percaturan kuasa dan politik kau. Yang mengundi kau nanti adalah rakyat Sabah yang mempunyai IC, yang mempunyai kad pengenalan. Kenapa, Syafiee Apdal, kau pernah mencadangkan bahawa pendatang-pendatang asing tanpa izin yang masuk ke Sabah akan ditempatkan di satu buah pulau di pantai timur Sabah? Mahu sampai bila modus operandi ini dikekalkan, Syafiee Apdal? Di Filipina tidak ada perang saudara, di Indonesia tidak ada perang saudara. Di negara luar tidak ada perang saudara seperti Pakistan, India, Bangladesh, Nepal. Apa keperluan pendatang asing tanpa izin itu direkrut dan dibenarkan masuk di dalam Sabah setiap hari? Ini memang perniagaan keluarga kau kah? Perniagaan kroni-kroni kau di Sabah? Untuk merekrut pendatang asing tanpa izin di Sabah, supaya Sabah tu semakin hancur, semakin rosak, semakin mundur, supaya rakyat Sabah yang warga negara Malaysia itu dibiarkan dan dipinggirkan. Dan paling masalah besar, pendatang asing tanpa izin yang baru sampai di Sabah tu, baru kemarin, baru 2 hari yang lalu, boleh dapat IC di Sabah. Benda ni sudah jadi bisnes jual beli kad pengenalan. Tapi rakyat Bumi Putera Sabah, orang asal Sabah yang sudah lama wujud sebelum merdeka di Sabah, tidak ada surat beranak dan tidak ada kad pengenalan. Pendatang asing tanpa izin baru berapa hari masuk di dalam Sabah, Syafiee Apdal. Krisis kewarganegaraan rakyat orang asal Sabah kau tidak pernah selesaikan. Tapi kau hanya selesaikan kemahuan pendatang asing tanpa izin. Mereka boleh keluar masuk anak beranak ke dalam Sabah. Ini bukan tentang isu resis. Ini bukan tentang isu kemanusiaan. Kerana tidak ada krisis kemanusiaan di Indonesia maupun di Filipina. Krisis kemanusiaan sekarang ni yang berlaku adalah kepada rakyat Sabahan itu sendiri. Tidak dapat peluang pekerjaan kerana pekerjaan mereka dirompak oleh pendatang asing tanpa izin. Apa perkara ni? Kau ada bincang di Dewan Undangan Negeri Sabah? Tidak ada, Syafiee Apdal. Kenapa kau gelapkan masalah ini? Kalau kau mahu menjadi ketua menteri kepada pendatang-pendatang asing tanpa izin di Sabah, maka layaklah kau ditumbangkan pada PRU 15 akan datang. Bubar DUN Sabah tu cepat. Buat snap election. Saya masih ingat bagaimana Aziz Zaman, kau dan pemimpin-pemimpin warisan Sabah memberi ucapan di hadapan pendatang-pendatang asing tanpa izin sepanjang PRU 14 lalu. Sebelum PRU 14. Kenapa kau berkempen menjanjikan dokumen-dokumen kewarganegaraan kepada pendatang-pendatang asing tanpa izin di Sabah di depan mata saya? Jawab soalan saya. Pendatang asing tanpa izin yang tidak ada dokumen langsung. Kau janjikan dokumen kewarganegaraan, Syafiee Apdal, Aziz Zaman, Parti Warisan Sabah sejak PRU 14 yang lalu. Jawab soalan saya. Kenapa kau tidak janjikan dokumen kewarganegaraan kepada orang asal Sabah? Di pantai barat, di pantai timur. Sudah lebih 30 tahun orang-orang asal Sabah, daripada Sempurna sampai ke Kota Kinabalu Sabah, ramai yang masih tidak ada IC, ramai yang masih tidak ada surat beranak. Kerana masalah pentadbiran kau saat ini yang berjanji untuk menyelesaikan krisis kewarganegaraan dan isu pendatang asing tanpa izin ini,
Kau tidak tahu beza apa itu pendata asing tanpa izin dan kau tidak tahu beza apakah itu orang asal Sabah. Cukup-cukuplah Shafie Apdal merekrut dan membawa masuk pendata asing tanpa izin daripada negara Filipina maupun daripada negara Indonesia ataupun negara lain. Masalah rakyat Sabah tu pun kau tidak boleh selesaikan. Ini kan kau nak selesaikan masalah orang pendata asing tanpa izin. Suruh kerajaan mereka di luar negara mereka tu selesaikan masalah mereka. Itu bukan masalah kami dalam Malaysia maupun dalam Sabah. Shafie Apdal, this is the last warning. PRU 15 akan datang, kau jangan janjikan apa-apa dokumen PSS untuk pendata-pendata asing tanpa izin pada PRU 15 akan datang. Kau jangan nak melobi nama kau di hadapan pendata-pendata asing tanpa izin supaya parti warisan itu popular dalam kalangan pendata asing tanpa izin. Enough is enough. Sudah ada lebih 50 tahun orang Sabah duduk di Sabah tidak ada dokumen langsung. Apa? Bila kau nak bagi kewarganegaraan kepada mereka, orang asal Sabah ni? Pendata asing tanpa izin pula yang kau jaga. Ini masalah pentadbiran kau. Janji manifesto PRU 14 semuanya kencing, hancing, penipu, pembohong, pempirak kepala rakyat Sabah. Shafie Apdal, selagi pendata asing tanpa izin ini kau tidak selesaikan, selagi itu rakyat Sabah akan menggelar kau sebagai bapa PTI. Selagi kerajaan warisan itu tidak selesaikan masalah pendata asing tanpa izin di Sabah, selagi itu parti warisan itu dipanggil sebagai parti kapal layar PTI di Sabah. Checkmate and game over. Jumpa nanti PRU 15 ya. Shafie Apdal, parti warisan, kau bawa lah kau punya PTI itu. Terima kasih.